أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 91. Petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wala athara limulaqatil badani lahu ratban wala yukallafu tanshifal badani li usrihi. Dan tiada akibat hukum. Diterjemah gitu. Dan tiada akibat hukum. Diterjemah daripada wala asara. Wala asara ni dan tiada kesan. Wala asara dan tiada kesan. Dia terjemah dengan dan tiada akibat hukum. Kemudian dalam kurungannya, maksudnya menjadi najis. Dan tiada akibat hukum. Diterjemah kita ambil dia ni. Tapi dalam kurungan tu, maksudnya menjadi najis. Di sini tidak menjadi najis. Wala asara, dan tiada kesan. Yang mana terdahulunya pembicaraan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang. Wala asara ni dan tiada kesan dengan bahawa masih lagi najis tersebut dimaafkan pada sembahyang. Masih lagi najis tersebut dimaafkan pada sembahyang. Jadi dalam kurungan tiada akibat hukum, maksudnya menjadi najis. Kena baiki sikitlah, maksudnya tidak menjadi najis. Dengan bahawa najis-najis yang dibicarakan dahulu dimaafkan tu. Kan tajuk dia hak di surat 90, wa yu'fa, dan dimaafkan an nahwi dami baghrusin, daripada umpama darah kutu anjing. Dimaafkan pada sembahyang. Sembahyang tu sah. Jadi wala asara ni tak ada kesan dengan bahawa masih lagi dimaafkan pada sembahyang. Najis memang kita bicara sekarang benda najis. Tetapi najis yang dimaafkan pada sembahyang. Tiada wala asara, tiada kesan ni maknanya masih lagi dimaafkan. Najis memanglah najis.
tapi masih lagi dimaafkan. Jadi dia buat kurungan tu maksudnya menjadi najis. Sekarang memang najis. Pembicaraan sekarang ni darah binatang halu, darah bisu. Bicara bab darah-darah ni, nano, dano, air kumang, memang barang najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Dimaafkan pada sembahyang, tapi masih lagi dimaafkan juga wala asara, dan tiada kesan dengan bahawa barang najis ni masih lagi dimaafkan pada sembahyang. Bukan barang memang najis, tetapi masih lagi dimaafkan pada sembahyang. Bagi badan yang dalam keadaan basah terpercik, dalam kurungan darah sedikit tidak diampuni adanya. Tak maaf dah dia kata. Tak, masih lagi dimaafkan. Masih lagi dimaafkan. Bukan tidak dimaafkan di sini. Masih lagi dimaafkan. Tadi dalam kurungan maksudnya menjadi najis. Dalam kurungan ni pula darah sedikit yang darah sedikit yang diampuni adanya. Darah tu diampuni. Sekarang ni walaupun badan tu basah, najis tu masih lagi diampuni. Ni dalam daukan ni betul. Darah sedikit yang diampuni adanya. Baca sikit lagi terjemahan dia. Lagi pula tidak diperintahkan wala yukallafu, dan tidak dipaksa akan seseorang. Mereka tidak diperintah menyeka badannya, mana mengkeringkan badannya, kerana hal itu sulit dilakukan. Jadi hak dalam kurungan tu nak cerita macam tak tahulah tu. Hak dalam kurungan bawah tu darah sedikit yang diampuni adanya. Sekarang ni bukan darah sedikit, darah banyak sekalipun diampuni. Syaratnya kalau darah bisu, nanah bisu, dana dalam bisu yang pecah sendiri, banyak mana pun diampuni. Adapun kalau bisu tu kita yang pecahkan, kena darah nanah dana bisu, dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan jikalau sedikit. Kemudian darah binatang halus di pakaian kita tu, kita yang pukul, kita yang katok nyamuk, maka lekatlah di baju kita darah nyamuk, diampuni jikalau sedikit. Tapi kalau darah binatang tu, binatang halus, bukan kita yang pecahkan, tak tahulah jadi macam mana. Tempat tu banyak binatang halus yang saya sebut dahulunya pijak tu, dan ada orang komen dalam FB, betul ada pijak. Kita orang sekarang tak kenal pijak. Pepijak dipanggil gitu tau. Bukan pepijak. Bukan pijak dulu hok di lembek-lembek tau ke apa dulu. Bukan lembek dulu, pijak. Kan dulu kan orang dulu lembek, dia lembek daripada kapah. Lembek buat sendiri, jahit, kemudian daripada kapah. Dia ada pijak kan? Kabu. Kabu dia panggil. Kabu. Lembek kabu. Yelah bantal kabu. Memang nama dia kabu gitu. Jangan anggut ke juga, ke kabu. Lepas tu pijak. Pepijak ke? Tak tahulah, budak sekarang ni moden tak kenal. Dah mana ada dah kabu-kabu, tak ada dah. Budak ni tak kenal dah pokok kabunya. Kenal pokok kabu? Tak kenal dah. Tak, dia lembek kabu tak dulu ada pijak dah. Nak tanya orang tua juga.
tanya budak-budak ni. Budak-budaknya generasi Y, kamu dah. Budak dah kenal. Dia jadi binatang halus ni, dia duduk di pakaian kita, tengok macam mana tak tahulah. Penuh darah binatang halus di pakaian kita. Bukan kita yang pecahkan binatang halus tu. Banyak mana darah tu sekalipun tetap dimaafkan pada semayang. Sah semayang dengan darah yang banyak di pakaian, dia darah binatang halus, umpama pijak kita kata. Hak biasa berlakunya darah nyamuk yang kita kata. Darah nyamuk yang kita kata, lekat darah di pakaian, maaf jikalau sedikit. Tu. Darah binatang halus yang bukan kita yang pecahkan, banyak di pakaian kita, dimaafkan. Kemudian kalau darah kita sendiri, kalau darah kita, saya besok contohnya, darah pacak. Pacak tak ada di tubuh kita. Pacak sudah jatuh. Pacak apabila dia kenyang, dia akan jatuh. Kita tak jumpa dah pacak tu. Mana pacak tu kalau kita tengok masa dia kenyang, memang gemuk lah, besar lah pacak tu. Kan pacak tu halus. Bila dia kenyang jadi besar. Masa dia kenyang tu dia dok ni apa? Panggil apa tu? Tu dia panggil apa? Takkan panggil jalan. Dia panggil apa ni? Ngayak. Apa? Panggil apa? Dia panggil apa? Merayak ke apa? Ni. Kan dia laju kan? Tapi bila dia kenyang, darah banyak, dia tak gitu dah. Padahal ni. Tapi biasanya pacak kenyang ni kita tak jumpa pun. Sedar-sedar tengok di betih kita banyak darah. Itu darah kita sendiri. Banyak mana pun dimaafkan pada sembahyang. Ini bicara sekarang. Bicara najis-najis yang dimaafkan pada sembahyang. Ada yang darah banyak mana pun dimaafkan, ada yang darah sedikit dimaafkan, ada yang mana darah tu walaupun sedikit sekalipun tidak dimaafkan. Darah walaupun sedikit sekalipun tidak dimaafkan, darah daripada najis mughallazah. Sedikit je kena darah anjing tu, sedikit je, tapi nampaklah darah anjing tu. Darah ni sedikit dimaafkan. Darah najis mughallazah, darah anjing walaupun setitik tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Tanda ni, walaupun sedikit sekalipun. Darah yang dimaafkan jikalau sedikit ni, darah daripada selain daripada hak najis mughallazah. Darah binatang ke, darah manusia ke. Tapi kalau darah binatang, darah manusia, kalau dia pecah sendiri bukan dibuat, dimaafkan banyak mana sekalipun. Tapi kalau dibuat, dimaafkan jikalau sedikit. Mana kalau darah kita sendiri, darah pacak bukan kita yang buat, maka banyak mana sekalipun darah pacak yang ada di kain kita contohnya, yang ada di betih kita, peha kita contohnya, semayang diteruskan, dimaafkan. Darah kita sendiri yang dimaafkan jikalau sedikit, dia akan bicara di hadapan, iaitu umpama darah hidup, darah haid, darah hidung di bawah sekali tu. Mana kalau darah kita sendiri tapi keluar daripada rongga, umpama darah haid keluar daripada rongga, umpama darah hidung keluar daripada rongga, darah kita tapi keluar dari rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit banyak dia akan bicara di hadapan. Nak panggil sedikit tu banyak mana, nak panggil banyak tu banyak mana. Dan sekarang ni bicara najis yang dimaafkan pada sembahyang. Hak mengelupah, hak kita baca petok atas tu, dia cerita berkaitan dengan dimaafkan ni pada sembahyang, bukan pada air yang sedikit. Air yang sedikit tertitik darah ke dalam, maka air itu automatik dihukumkan najis, walaupun air sedikit itu tak berubah sekalipun. Darah sedikit,
banyak pun dimaafkan pada sembahyang. Darah setitik je, benda tertitik ke dalam air yang sedikit, otomatik air sedikit itu dihukumkan najis. Sebab darah tu tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Hanya bicara sekarang dimaafkan pada sembahyang. Kemudian ni, pakaian kita ada darah, di tubuh kita ada darah. Yang mana darah ni, darah yang dimaafkan, kalau sudah terkena air, kalau sudah terkena air, kalau sudah terkena air, maka najis darah tersebut wajib dibasuhkan sampai hilang sifat. Tak maaf lagi. Sekarang contoh, di pakaian kita tu ada darah nyamuk sedikit, kita yang kata maaf, tiba-tiba basah baju kita kena air hujan, maka darah di baju kita tu wajib kena basuh molek. Tak maaf dah, sebab dia sudah kena dengan air. Ada ni, sudah kena dengan air, tak maaf lagi dah umpama darah tadi. Maknanya sekarang najis darah di pantai itu dimaafkan. Tapi apabila kena air sahaja, bila kena air sahaja, maka sudah tidak dimaafkan. Sudah tidak dimaafkan. Sekarang ni macam mana? Kalau tubuh kita basah, tubuh kita berpeluh, macam mana nak kira tu? Di tubuh kita ada darah, dimaafkan. Di pakaian kita ada darah, dimaafkan. Tiba-tiba tubuh kita berpeluh-peluh, tubuh kita basah, masih lagi dimaafkan atau tidak? Masih lagi dimaafkan. Wala asara, dan tidak ada kesan dengan bahawa najis tadi, masih lagi dimaafkan. Limulaqatil badani lahu ratban, kerana berjumpa, bersentuh oleh badan baginya. Baginya apa tu? Lahu. Lahu baginya, dalam i'anah ni, lahu baginya ai lima taqaddama minad dami alladhi yu'fa anhu, baginya bagi barang yang terdahulu daripada darah yang dimaafkan. Sekarang ni darah yang dimaafkan ada pada pakaian. Tiba-tiba bersentuhlah badan kita, bagi lahu baginya, bagi darah yang dimaafkan tu, hal keadaan badan kita basah berpeluh, tidak ada kesan dengan bahawa masih lagi dimaafkan. Jangan kena air lain. Jangan kena air lain. Jangan kena air lain. Tapi kalau tubuh kita basah kerana kita berpeluh, itu masih lagi dimaafkan. Yang asalnya darah yang dimaafkan, bila bersentuh dengan air sudah tidak lagi dimaafkan. Tetapi kalau air itu mari daripada peluh yang di tubuh badan kita, masih lagi dimaafkan, walaupun sudah bersentuh dengan air. Walaupun sudah bersentuh dengan air. Macam mana kalau bukan air hujan yang kena pakaian kita? Air wuduk kita. Air wuduk kita. Kita ambil semayang, tiba-tiba air semayang kita lipaklah baju kita ni nak ambil semayang. Di baju kita ada darah nyamuk. Tiba-tiba, macam mana tahulah, air wuduk kita sudah kena pakaian yang tempat darah tu, tempat darah kena dengan air wuduk. Kena dengan air wuduk tu, ulama berbeza pandangan. Satu pandangan masih lagi dimaafkan, tak basuh dulu pun tak apa. Satu pandangan dah sudah tidak dimaafkan. Bila kena air wuduk dengan darah tu di pakaian kita, dah ada jadi suci darah tu, tak ada basuh lagi. Wajib kena basuh dah, tak maaf dah kalau kena air wuduk. Satu pandangan, air wuduk tak apa, dimaafkan juga, kekal. Tapi kalau air peluh badan, memang dimaafkan. Wala asara, tidak ada kesan dengan bahawa najis yang dimaafkan ni masih lagi dimaafkan, walaupun sudah bersentuh badan akan najis yang dimaafkan, hal keadaan badan tu basah sekalipun. Yang asalnya
kalau darah najis yang dimaafkan, kena air saja, maka wajib kena basuh molek-molek. Ada. Sama contoh dengan orang istinja dengan batu. Sama juga. Orang istinja dengan batu ni pada dia istinja dengan batu. Tak tahulah macam mana tiba-tiba mengercik air di bawah tu naik ke tempat dia siap batu, maka wajib dia kena basuh dengan air dah. Tak boleh tak memada dah dengan batu. Sebab dia sudah kena air. Ada ni. Dia lap dengan tisu dengan batu. Tiba-tiba tempat tu kena air. Tak tahulah macam mana dia duduk tepi sungai ke air mengercik, naik ke tempat disinjak dengan batu dengan tisu. Maka sudah tidak memada. Dia wajib kena basuh dengan air macam istinjak biasa. Tak boleh dah, tak memada dah. Adapun kalau diistinjak dengan batu dengan tisu, tiba-tiba berpeluh-peluh dianya. Berpeluh-peluh sungguh. Sampai ke berpeluh di punggung dia tu, air peluh meleleh. Kenalah kain pelekat. Nampak macam kuning je kain pelekat. Cium memang je air tahi. Masih lagi dimaafkan. Hak di punggung pun maaf, hak di kain pelekat pun maaf. Najis dak kain pelekat tu, memang najis lah, itu air tahi. Tapi masih kekal dimaafkan sebab air peluh. Bukan kena air lain. Kena air lain tak maaf. Sekarang ni sama. Hak najis yang dimaafkan pada pakaian kita, jangan kena air. Kalau kena air hujan contohnya, tak akan jadi suci darah tu kena hujan, sebab dia kena basuh, dia kena gonyoh, kena sental untuk menghilangkan sifat dia tu. Tapi biasanya warna darah kita sental sekalipun tinggal juga sedikit-sedikit warna darah, dimaafkan. Suci dah darah tu, bukan dimaafkan, bukan suci dah. Kalau ada tinggal kesan-kesan sedikit daripada umpama warna darah, tapi dia kena sental dah, dia kena basuh sebab sudah terkena dengan air. Adapun kalau terkena badan yang basah, wala asara, tidak ada kesan dengan bahawa masih lagi kekal dimaafkan. Najis memang najis lah, tapi kekal dimaafkan. Hak terjemahan dia tu, dan tiada akibat hukum. Wallahu a'lam lah nak terjemah macam mana. Wak kurungan maksudnya menjadi najis. Memang sekarang ni bicara najis. Maaf ke tidak? Maaf ke tidak? Masih lagi kekal dimaafkan kalau terkena badan yang basah berpeluh. Wala yukallafu, dan tidak dipaksa, tidak diperintah oleh syarak tamshifal badani, untuk mengkeringkan badan, li usrihi, kerana payah. Jadi air badan di tubuh kita tu tak ada masalah. Ratbang ni, badan basah ni saya sebut peluh, termasuk badan basah ni selepas kita mandi. Itu sama juga. Mandi tak lap. Mandi tak lap. Ada orang mandi gitu? Mandi basah-basah pakai baju, ada? Boleh ke? Tak, tak rasa pelik. Walaupun basah tu bekas dia mandi, masih lagi dimaafkan. Jangan kena air lain, umpama air hujan. Air wuduk masih lagi khilaf ulama. Air wuduk masih lagi khilaf ulama. Satu pandangan kena air wuduk masih lagi wala asara, tak ada kesan, masih lagi dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Ada ni. Ini dia panjang ni kitab kita ni, bicara bab najis yang dimaafkan ni. Dimaafkan pada sembahyang, tapi ingat baik, najis. Nak basuh, basuh molek. Maaf pada sembahyang, bukan maaf pada air. Kalau dengan air sedikit, maka najis lah. Mana contoh? Ni ada darah nyamuk. Dia ambil tempat darah nyamuk tu, dia pun masuk ke dalam air yang sedikit. Contohnya dia bubuh dalam cetong, letak tepi kolok, dia pun ambil pakaian yang ada darah sedikit ni, dia masuk ke dalam, automatik air cetong tu najis. Sebab apa? Tidak dimaafkan pada air sedikit. Tadi semayang boleh, maaf pada semayang, tapi tak maaf pada air sedikit. Kalau dia masuk, darah ada di baju dia tu, masuk dalam air sedikit dalam cetong, air sedikit automatik dihukumkan najis.
Nak kena basuh molek-molek. Air kena datang ke atas tempat najis dan kena sental sehingga hilang sifat najis. Bila wajib basuh ni? Apabila najis umpama darah ada di pakaian sudah terkena dengan air yang lain. Air setakat basah di tubuh perlu bekas mandi ke, masih lagi kekal dimaafkan. Kena air wudu pun kekal dimaafkan pada satu pandangan. Kekal dimaafkan pada satu pandangan. Jadi wala asara tu tidak ada kesan dengan bahawa masih lagi kekal najis ni dimaafkan pada sembahyang. Dan dia nak sambung balik pula dalam matan Qurratul Ain tu hak najis yang dimaafkan. Wa an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabiyyin ghaira mughallazin bi khilafi kasiri wa minhu kama qala al-Azra'iyu damun infasala min badanihi summa asabahu. Ditulis nombor 3 situ tu. Termasuk najis makfu. Termasuk najis makfu. Sedikit darah orang lain. Sedikit darah orang lain. Dia panggil apa? Darah ajnabi. Darah asing. Darah ajnabi. Orang dok kira lah. Dia mau dengan orang lain. Wa an qalili nahwi dami ghairihi. Di atas pada kata wa yu'fa an nahwi dami baghrusin. Hak di muka 90 tu. Wa yu'fa dan dimaafkan daripada sedikit umpama darah ghairihi. Dia mau dengan darah orang lain. Ai ajnabiyyin. Ghairi itu ajnabi, darah asing. Yang bukan mughallazah. Yang bukan mughallazah. Mughallazah sebut dah tadi. Darah daripada anjing sedikit sekalipun tidak dimaafkan sama sekali. Wajib kena basuh secara menyucikan najis mughallazah. Itu tak maaf sama sekali. Kalau darah anjing. Sini ni darah ajnabi ni bukan darah orang saja. Dia cuma dengan sedikit darah orang lain. Darah ajnabi ni umpama darah nyamuk, darah ajnabi lah tu. Umpama darah ayam, darah ajnabi lah tu. Nyamuk kita kata dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan jikalau sedikit. Darah ajnabi yang kita yang pecahkan. Kita yang pecahkan. Dimaafkan jikalau sedikit. Kita sembelih ayam, maka mengercik darah ayam pada kain pelekat kita, itu dipanggil darah ajnabi. Orang aksiden kemalangan, kita pergi tolong dia, maka kenalah pakaian kita, darah dia tu dipanggil darah ajnabi, bukan darah kita. Darah kita sendiri banyak mana pun dimaafkan, walaupun kain kita basah macam mana pun kekal dimaafkan. Tapi ajnabi ni bukan orang lain saja, bukan orang. Termasuk darah nyamuk, termasuk darah ayam, darah ajnabi. Tapi jangan mughallazah. Jangan anjing babi, itu tidak dimaafkan walaupun sedikit. Jadi hak darah ajnabi, contoh mudahnya gak darah nyamuk lah. Itu contoh mudah kalau bicara bab darah ajnabi. Contohnya darah nyamuk. Darah sembelih ayam tu mungkin tu payah sikit, tapi darah ajnabi tu. Ataupun kita tolong orang kemalangan, kita tolong orang yang luka, tiba-tiba darah dia kena pada pakaian kita, darah dia kena pada tangan kita, tubuh kita lah. Kalau sedikit masih lagi dimaafkan. Pergi semayang tanpa tukar pakaian,
Pergi semayang tanpa basuh tangan, ada sedikit darah yang kita tolong orang tadi, dimaafkan. Sedikit banyak nanti dia akan bicara di hadapan. Sedikit ke banyak ke akan bicara di hadapan. Dia pandangan muktamad sedikit ke banyak ke kembali pada uruf, kembali pada kiraan lah. Tu sedikit je tu, waktu banyak. Setengah pandangan sedikit banyak ni dikira kepada kalau sebesar duit 5 sen, ada setengah mengatakan sebesar duit 10 sen, itu dipanggil sedikit. Lebih daripada tu dipanggil banyak. Jadi sedikit ke banyak ni dia punya ukuran dia tu. Tapi pandangan muktamad dikira kepada uruf. Sedikit ke banyak kira pada uruf. Setengah pandangan dikira kepada duit 10 sen, besar 2 jari sedikit, lebih 2 jari banyak. Allah, 2 jari kena darah di kain kita tolong orang hak luka tadi ni, kena bukan besar 2 jari luas darah, masa lagi dipanggil sedikit. Lebih dari tu dipanggil banyak. Satu pandangan besar tapak tangan ni, sedikit. Allah, banyak dah tu kalau kita tak. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan Imam Hanafi, sebesar tapak tangan dipanggil sedikit, lebih tu dipanggil banyak. Dipanggil muktamad kepada uruf lah. Kalau di luka tu banyak, kena pakaian kita jadi banyak lah juga. Luka sikit-sikit, kita pegang luka di situ, tolong lekat darah tangan sikit. Air tak ada ni, kita nak semayang, wajib tak basuh? Tak wajib, sebab sedikit. Darah ajnabi yang sedikit masih lagi dimaafkan. Itu darah ajnabi. Orang tak kira lah. Lain halnya bila banyak. Kalau banyak tidak lagi dimaafkan, sebab ini darah ajnabi. Termasuk dalam erti darah orang lain, darah ajnabi juga. Ialah darah sendiri yang telah berpisah lalu mengenai badan sendiri lagi, seperti yang dikatakan oleh Imam Azra'i. Makna sekarang ni darah tu terpisah daripada badan kita, kemudian darah tu mengenai badan kita kembali. Dia panggil darah ajnabi jugalah. Contoh macam mana darah kita sudah mengercik ke lain, balik ke kita. Contoh macam mana? Payah nak contoh. Sekarang darah kita banyak mana pun dimaafkan. Tiba-tiba darah kita tu dia sudah mengercik ke lain, barulah balik kena pada kita semula. Dia panggil darah ajnabi juga, dimaafkan jikalau sedikit. Contoh macam mana wallahu alam lah. Darah kita kemudian dia terpisah daripada kita, lepas tu kena balik kepada badan kita ke pakaian semayang kita, itu dipanggil darah ajnabi, dimaafkan jikalau sedikit. Banyak wajib kena basuh, tak sah semayang kalau banyak. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Ditulis nombor 4. Ini semua najis-najis yang dimaafkan, termasuk diampuni. Di atas sama tu, wa yu'fa an qalili nahwi dami haidin, dan dimaafkan daripada darah umpama darah haid dan darah hidung, seperti disebut dalam Al-Majmu'. Sekarang darah haid darah kita sendiri, darah haid darah kita sendiri, darah hidung darah kita sendiri, tetapi keluar daripada rongga dia panggil, maka dimaafkan jikalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan, walaupun darah kita. Contoh darah hidung lah. Sekarang ni ada tak darah hidung? Kalau zaman dulu budak-budak biasa je, dalam sekolah kan biasa je, tiba-tiba keluar darah hidung dia. Ni baju sekolah dia penuh darah. Kalau zaman dulu lah. Sekarang ada tak budak-budak sekolah tiba-tiba darah bertitik daripada hidung? Biasa tak? Dia dulu kalau tak silap, darah hidung ni kepanasan. Tak? Ke macam mana? Bukan kepanasan.
Bila panas maka darah hidung. Gitu dah. Budak sekarang tak ada ke? Ada dah. Ada. Jadi dia sedang sembahyang, tiba-tiba darah hidung, titik di baju dia. Kalau sedikit teruskan sembahyang. Kalau banyak stop, berhenti sembahyang. Tak maaf dah, batal sembahyang. Kan darah hidung darah kita kan. Darah pacak banyak mana pun dimaafkan. Kita luka kena pisah, kita balut luka tu, tiba luka tu pembalut di luka kita tu terbuka, maka darah keluar semula darah luka kita. Dah banyak mana pun teruskan sembahyang. Jangan berhenti sembahyang. Sebab darah kita tu bukan darah ajnabi, bukan darah asing. Darah hidung ni darah kita juga. Ada tak? Maaf je kalau sedikit saja, sebab dia keluar daripada rongga. Mana kalau sedang sembahyang bertitik darah 2-3 titik, teruskan sembahyang. Maduk keluar ni. Pakai cucu panggil apa? Kalau banyak panggil apa? Cucu kau panggil apa? Neleh. Cucu. Keluar banyak keluar. Allah tak berhenti ni. Bila banyak saja sudah tidak dimaafkan, maka sembahyang batal. Berhenti ya. Walaupun darah kita sendiri tapi keluar daripada rongga. Wa yuqasu bihima damu sairil manafizi illa al kharija min ma'nadin najasati kamahal ghaiti. Sekalian darah yang keluar daripada lubang badan selain dari lubang najis, misalnya apa itu tak tahulah, lubang dubur, ada disamakan hukumnya dengan darah haid dan darah hidung. Jadi dikiaskan darah haid dan darah hidung ni darah yang keluar mana-mana rongga. Contohnya darah keluar melalui rongga telinga. Darah ada ke darah keluar melalui rongga mata? Tak ada dah. Ada. Jadi tiba-tiba darah keluar melalui mata. Ada tak ke? Okeylah. Telinga ke mata ke keluar daripada rongga. Sama dengan darah haid, darah nifas, dimaafkan jikalau sedikit. Melainkan kalau darah tu keluar daripada tempat keluar najis. Darah keluar dari tempat keluar najis. Umpama darah yang keluar daripada lubang dubur. Darah yang keluar lubang dubur. Tapi dalam i'anah ni darah yang keluar rongga, contohnya dia kata mata, telinga tu mungkin ada. Tapi dia ada contoh mata ni. Dia ada contoh mata. Mungkinlah. Adapun kalau darah tu keluar dari tempat keluar najis, umpama keluar daripada dubur, maka tu tidak dimaafkan sama sekali. Tidak dimaafkan sama sekali. Macam mana contohnya? Darah bawasir. Dia darah yang keluar dari dubur ini yang tidak dimaafkan sama sekali kalau keluar daripada tempat najis di dalam. Kalau darah puasir, dia bukan keluar dari tempat najis di dalam. Darah puasir luka di depan dubur tu je, bukan darah puasir tu mari daripada dalam tempat pahit tu, bukan. Yang tidak dimaafkan sama sekali kalau darah tu memang mari di tempat tahi. Dia ada kok keluar darah betul-betul tau, mari di dalam. Tapi kalau darah puasir, bukan darah tu keluar daripada tempat luka apabila najis keluar tu kerah. Dia kalau darah tu mari di dalam sungguh, maka tidak dimaafkan sama sekali. Tapi kalau darah puasir, dia hanya mari di sebelah luar-luar sahaja, bukan mari darah daripada dalam. Maka darah puasir termasuk darah yang keluar dari rongga yang dimaafkan jikalau sedikit. Sebab dia keluar tu daripada tempat-tempat luka apabila najis tu kerah. Tapi ada juga yang keluar darah banyak tu dia mari di dalam. Mari di dalam, hak tu
tidak dimaafkan sama sekali, walaupun sedikit wajib kena basuh. Jadi kalau darah buasi ni dia bukan keluar dari tempat najis, dia keluar di sebelah luar sahaja. Sebelah luar sahaja dia keluar, maka kalaulah darah buasi, kenalah kain pelekat kita sedikit, teruskan semayang. Tapi kalau banyak tak dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Sebab yang pertama, orang buasi, kewajipan pertama dia kalau keluar darah, dia kena tutup molek. Dia kena tutup molek. Sebab orang buasi ni kalau darah sentiasa keluar, maka dihukumkan seperti orang yang dedas. Yang pertama, dia wajib kena tutup molek, biar darah tu tidak meratai. Ada ni, tiba-tiba kena sedikit darah buasi, masih lagi dimaafkan. Dia gitu je. Pandai ni. Tapi darah buasi ni kalau duduk, tapi bukan mari di tempat najis di dalam. Dia hanya mari tempat luka di luar sahaja. Atau kalau keluar betul lah. Kalau hanya keluar sikit je, keluar sikit, maka najis tu masih lagi dimaafkan. Cuma kalau keluar sedikit, persoalan wuduk batal. Ni persoalan najis, bukan persoalan wuduk. Kalau kata rasa macam basah je, tengok-tengok dia kain pelekat ada sedikit darah buasi, bak najis masih lagi dimaafkan, tak wajib basuh kain tu kalau sedikit. Tapi bak wuduk batal lah. Wuduk batal sebab keluar sesuatu keluar sesuatu daripada dubur atau kubur ataupun dubur, dia membatalkan wuduk. Dan tadi kata macam orang dedah kalau berpanjangan keluar darah. Kalau keluar darah sekali-sekala, itu bukan panggil daim hadah. Kalau dia keluar berpanjangan, baru dia panggil daim hadah, baru sama macam orang dedah. Pandai ni. Tapi dah, dia tak ada keluar pun. Tiba tengok Allah ada sedikit kain pelekat keluar, wuduk dia batal. Tapi darah buasi dia kain pelekat sedikit tu wajib basuh ke tak? Tak wajib basuh. Najis yang dimaafkan jikalau sedikit. Tapi kalau darah buasi dia kain pelekat tu banyak, wajib kena basuh. Sebab tidak dimaafkan jikalau banyak. Sebab darah tu keluar dari rongga hanya dimaafkan jikalau sedikit. Baru dia akan bicara di bawah tu. Banyak sedikit ni kembali kepada uruf. Baru bicara di bawah tu. Ada ni. Tetapi ini bicara najis dimaafkan, sunat basuh. Tapi kita nak semayang, kalau kotor pun sunat basuh dulu. Busuk-busuk kita tubuh kita ni, sunat pergi mandi dulu. Takkan nak semayang dengan busuk. Busuk tak najis, sunat pergi bersihkan dulu. Ni barang najis, kena faham boleh. Barang najis dimaafkan. Tapi kita nak semayang dengan barang najis di tubuh kita. Kalau barang kotor pun sunat basuh dulu. Ni barang najis sama telur lah basuh dulu. Cuma malah nak basuh, contoh, dimaafkan. Semayang masih lagi sah. Tapi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap dengan ada benda najis di pakaian kita ataupun di tubuh kita. Wa marji'u fil qillati wal kasrati al-urfu. Banyak ke sedikit yang kata maaf atau maaf ni kembali kepada uruf, kepada kiraan ramai. Kalau setitik dua tu tak banyak. Kalau 4-5 titik, bukan dah tu, banyak dah tu. Hukum banyak kembali kepada uruf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.